Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita sambung pengajian kita. Dan insya-Allah malam ni kitab hadis 40 Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, dan kita mulakan dulu dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita masih lagi perbahasan tentang hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat. InsyaAllah kita sambung malam ini. Tajuk kita perkara amal dan yang berkaitan dengannya. Muka surat 63. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muka surat 63 kitab kita lah. Tajuk kita perkara amal dan yang berkaitan dengannya. Jadi hadis kita kan berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu ialah dengan niat. Jadi dibahaskan tentang amal di sini. Amal yang diniatkan untuk mengerjakannya ada dua macam bahagiannya. Pertama, amal yang ikhlas, dan kedua, amal yang tidak ikhlas. Tetapi dua bahagian amal ini pada zahirnya kelihatan sama keadaannya. Tetapi pada batinnya terdapat perbezaan oleh berlainan niat atau qasadnya. Jadi sesuatu amalan yang dilakukan, jadi secara zahirnya mungkin sama, tapi batinnya mungkin tak sama. Kalau kita tengok orang semayang kan. Satu orang yang bersemayang, jadi kita tak dapat nak tahu dia ni ikhlas ke tidak. Jadi kita lihat semua orang semayang, semua orang melakukan apa sajalah. Tetapi apakah amalan yang mereka lakukan itu ada ikhlas atau tidak, itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tapi kita bukanlah kita nak cek amalan orang, cuma amalan kita lah. Kita lakukan amalan tu ikhlas ke tidak. Jadi boleh jadi hari ni kita buat ikhlas, besok kita buat tak ikhlas, ataupun hari ni tak ikhlas, besok ikhlas, boleh jadi. Semayang yang sama, amalan yang sama misalnya lah. Boleh jadi dia kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tak ikhlas. Secara zahirnya sama je tengok. Tapi batinnya ada perbezaan berdasarkan niat. Amal yang ikhlas, amal yang didasarkan kepada niat yang baik dan ikhlas, diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjarannya. Imam Nawawi dalam keterangannya mengenai amal yang disertainya niat baik telah berkata bahawa amal itu ada tiga bahagian. Iaitu yang pertama, amal yang dikerjakan kerana takut kepada Allah.
Amal ini dinamakan ibadah hamba. Ibadah hamba. Kenapa semayang? Takutlah nanti Allah seksa di neraka. Kenapa puasa? Yelah nanti kan kena seksa di neraka. Jadi dia buat kerana takut kepada Allah, maksudnya takut akan seksaan Allah. Allah tak perlu ditakuti. Yang kita takut tu Allah Ta'ala seksa kita, azab kita. Itu tahap hamba lah, tahap hamba. Yang kedua, amal yang dikerjakan kerana mendapatkan syurga dan pahala. Amal ini dinamakan sebagai ibadat saudagar. Sebab apa semayang? Sebab aku nak masuk syurga lah. Sebab apa buat amalan? Sebab nak masuk syurga. Boleh, tak ada masalah. Tapi tahap ni dipanggil tahap saudagar. Maksudnya orang yang maksud saudagar di sini orang yang melakukan sesuatu inginkan balasan lah. Dan balasan itu memang dijanjikan. Balasan itu memang dijanjikan oleh Allah sendiri dan Rasulullah SAW. Yang ketiga, amal yang dikerjakan kerana malu kepada Allah dan kerana dilaksanakan hak kehambaan dan membuktikan kesyukuran serta merasakan diri sebagai seorang yang masih di dalam kecuaian dan kebimbangan yang penuh ketakutan kerana tidak tahu adakah amalnya diterima atau tidak. Amal ini dinamakan ibadah yang merdeka. Jadi manusia ini berbagai-bagai peringkat. Manusia ni dia berbagai-bagai peringkat, berbagai-bagai tahapan. Jadi biasanya lah bermula dengan tahapan yang pertama. Semua orang buat sesuatu. Terutamanya kita tengok kita masa kita kecil dululah. Ketika kita waktu kecil dulu kita buat, kenapa? Takut kena rotan kan? Kita tak buat, mak ayah kita rotan. Itu semua orang. Boleh kata hampir semua orang lah. Tak tahulah semua ke atau hampir semua kot. Kot-kot ada wali-wali yang semenjak kecil lagi dia buat kerana Allah. Itu special lah tu. Jadi kebanyakan manusia ketika dia umur dia kanak-kanak, ketika Nabi kata kan, suruh anak kamu solat ketika umur 7 tahun. Dan kalau umur dia 10 tahun dia tak semayang, rotan dia. Dan ketika umur kita balik, maka wajib kita semayang. Jadi boleh kita kata hampir semua manusia itu bermula di zaman kecil dia, zaman kanak-kanak, zaman muda, buat sesuatu tahap pertama, takut. Ada, ni kita tak cerita orang yang tak semayang, tak apalah, ni kita cerita yang buat. Kenapa dia buat? Kenapa dia buat amalan itu? Kerana dia, yang dimaksudkan di sini amalan yang wajib lah. Jadi dia buat kenapa? Kerana dia takut diseksa. Dia tahu, dia belajar, dia beritahu oleh mak ayah dia, diberitahu oleh ustaz dia, cikgu dia di sekolah, kalau kita tak semayang nanti kita masuk neraka. Dia pun takut nak masuk neraka. Jadi buat kerana itu pun perlukan kepada keimanan juga tu. Maknanya dia yakin lah, dia yakin neraka tu wujud. Dan kalau dia tak semayang nanti dia akan masuk neraka, dia yakin sungguh tu. Jadi orang yang tak semayang ni, wallahu alam lah, dia tak yakin, dia tak tahulah, kalau dia tak yakin neraka tu wujud, itu kufur tu. Itu boleh jatuh kufur. Tak, mungkin dia overconfident. Dia bukan dia tak yakin, dia overconfident yang Allah ampunkan dia. Jangan buat pasal lah. Kalau bab-bab kewajipan, bab-bab perkara yang haram, jangan overconfident, jangan buat pasal. Jadi dan kita pun tak tahu kan, adakah Allah boleh mengampunkan selain syirik? Allah Ta'ala kata aku boleh ampunkan selain syirik, tapi kalau itu ikut kehendak dia. Kalau dia nak ampun, dia ampun. Kalau dia tak nak ampun, masuk jugalah dalam neraka. Buat macam mana kan? Kena juga. Jadi semua orang akan melalui tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua begitu juga. Buat kerana inginkan balasan. Boleh, tak ada masalah. Semua orang macam tu. Dia tahu kan, sekiranya dia buat amalan ini, maka dia akan dapat balasan sekian-sekian. Jadi yang kedua ni dia lebih sikit. Dia mungkin masuk kepada benda-benda yang sunat.
Sebab apa? Bila dia tahu balasan-balasan yang akan dia perolehi daripada amalan tersebut, maka dia akan tambah lagi. Bukan saja amalan yang wajib. Wajib kan kalau tinggal, takutlah kena seksa. Dan yang kedua ni amalan sunat. Kalau dia buat, ditambah pahala lagi. Dapat ganjaran macam-macam. Itu dia meningkat kepada tahap yang kedua. Tapi yang pertama tu masih ada, tak hilang. Yang pertama tu tetap ada, cuma meningkat ke arah yang kedua. Dan seterusnya meningkat lagi ke arah yang ketiga. Pertama dan kedua itu masih ada, tapi dia naik lagi taraf yang ketiga. Iaitu dia melihat kepada siapa yang menyuruh dia buat. Biasanya orang dewasa, orang matang lah, orang yang dah matang, orang yang kuat dia punya iman dia, ilmu dia semakin bertambah, selalu mengaji, selalu dengar ceramah, kuliah, dengar nasihat, kan? Bila sentiasa memperdengarkan tentang berita-berita akhirat, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah wali. Jadi dia pun timbul bahawa dia pun nak ke arah itulah. Dia pun nak ke arah itu. Jadi lama-lama dia buat sesuatu itu bukan kerana balasan, bukan kerana pahala, tetapi kerana yang menyuruhnya itu. Betul. Bila kita sudah sayang kepada sesuatu itu, akhirnya kita buat kerana dia. Kita tak buat kerana ada juga itu pun mungkin masih ada, mungkin dilupakan mungkin lah. Kerana kalau bercampur pun tak apa, maksudnya dia masih takutkan azab, masih harapkan pahala, tetapi dia ditambah lagi dengan dia buat kerana yang menyuruhnya itu. Sampai tahap dia merasakan bahawa yang menyuruhnya itu kan yang menciptakan dia. Yang menyuruhnya itu yang menciptakan dia, yang menghidupkan dia, yang memberi nikmat kepada dia, yang memberi kesihatan kepada dia, yang memberi segala macam. Dia semakin kenal kepada pencipta dia. Akhirnya apabila pencipta dia suruh dia sedar bahawa perkara yang diperintahkan itu, segala amalan yang diperintahkan itu adalah daripada penciptanya, maka dia akan akhirnya dia buat memang kerana pencipta dia lah. Itu kena bergantung kepada tahap makrifat dia kepada pencipta dia. Jadi awal-awal kan, kalau awal-awal muda-muda belum matang lagi, kanak-kanak, remaja, biasa jarang sampai ke tahap tu lah. Biasanya orang dah matang, dah berumur kan, lama-lama selalu buat. Jadi akan ibadah itu sendiri, amalan itu sendiri akan membawa dia kepada satu tahap bahawa dia buat itu kerana Allah. Dia bukan semudah itu. Kita nak ikhlas ni, Imam Ghazali mengatakan sebelum seseorang itu dia sampai kepada tahapan ikhlas, dia kena berpijak di tangga riak dulu. Dia kena pijak tangga riak dulu, tangga ujub dulu, tangga sum'ah dulu, macam-macam, baru boleh sampai ke ikhlas. Dia bukan mudah. Ikhlas ni tak datang dengan begitu sahaja. Susah kita nak buat dengan ikhlas ni. Jadi bertahap lah, pelan-pelan kayuh, bertahap. Dan bila masuk ke tahap yang ketiga ni, ada orang dia diuji pula. Lepas tu dia pandang rendah kat orang pula. Ini lagi bahaya. Dia marah orang, dia peleceh orang. Apalah kau orang ni semayang kerana takut masuk neraka, semayang buat amalan kerana nakkan pahala. Orang buat amalan ni untuk kerana Allah, tahu tak? Jangan lupa diri. Jangan kita lupa diri, sebab kita pun dulu sama juga. Kita pun dulu awal-awalnya buat pun kerana takut azab. Kita pun buat kerana nakkan pahala. Tiba-tiba dah sampai tahap wali, dia dah tengok. Dia bukan wali lah tu. Dia perasan dia wali lah. Kalau orang dah mula bercakap macam tu, itu namanya perasan wali. Bukan wali. Wali dia tak pandang rendah orang. Dia tahu bahawa memang semua orang akan lalui perkara tu.
Dan bukan senang ada orang tu nak mencapai tahap yang ketiga ni, bukan senang. Kalau dia dah capai pun, dia takkan memandang rendah kepada orang lain. Ini kita tak boleh buat kerana takut. Kenapa kita kena solat takut kena neraka? Kita buat ni nakkan balasan. Tidak, kita kena buat kerana Allah. Janganlah. Relax lah, relax. Akan sampai, semua orang akan sampai daripada tahap itu kalau dia betul-betul istiqamah, betul-betul dia niat dia betul, insya-Allah akan diberikan ikhlas itu dan tanpa memandang rendah kepada orang lain. Dan ada orang sampai sekarang masih lagi dia buat kerana takut azab, kerana nak dapatkan pahala, dan tak ada salah, tak salah. Allah yang suruh kita takutlah kepada Allah. Allah suruh kan. Allah kata harapkanlah pahala man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah lah. Jadi Allah Ta'ala, habis itu kenapa Allah Ta'ala janjikan pahala tu, pahala ni, cerita kalau kau buat ni akan dapat ni. Nabi pun dalam hadis banyak kan, kalau kamu buat begini amalan akan dapat ni. Apa gunanya kalau tak boleh buat? Kalau orang tu buat kerana nak pahala tu, itu tak boleh. Belum lagi tu, belum sampai lagi tu. Itu tak betul tu. Kita kena ada semua tu. Kena ada takut, kena ada harap. Dan sekali-sekala datanglah. Sekali-sekala dia datang. Kita buat tu memang semata-mata kerana Allah. Sebab amalan itu sendiri akan bawa kita ke situ lah. Ini benda yang tak boleh diceritakan, tak boleh dikongsikan. Yang hanya boleh dirasa oleh masing-masing lah, diri masing-masing. Setiap orang dia akan rasakan. Dia akan kalau dah disampai, dia akan rasakan lah. Hari dah berapa puluh tahun kita semayang, berapa puluh tahun dah kita puasa. InsyaAllah amalan itu akan membawa kita ke arah tu lah. Dan inilah rupa amal ibadat yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menjawab sungutan Aisyah radhiyallahu taala anha yang berkata, mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersusah payah berdiri sembahyang waktu malam hingga bengkak-bengkak dua belah kakinya, padahal Allah telah mengampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jawapannya berkata, afala akunu 'abdan syakura. Tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu itu tak usah cerita lah kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanglah paling tahap, tak ada siapa yang melebihi tahap Nabi SAW. Cuma itulah dia maksudnya, nak bagi contoh tahapan yang ketiga tu. Nak bagi contoh tahapan yang ketiga itu, iaitu Nabi contoh kita yang terbaik. Iaitu Nabi yang dah diampunkan dosa. Alah, semayang sunat je pun. Semayang sunat je pun, tahajud tengah malam. Kalau tak buat pun tak apalah. Maknanya Nabi tak benda sunat je pun. Kalau kita tak buat pun tak apa. Tetapi kenapa kita buat? Dan Nabi kenapa buat? Mestilah ada sebab. Dah sampai bengkak-bengkak kaki tu, hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi bengkak-bengkak kaki ni sahih Bukhari Muslim. Bukan cerita hadis dhaif, tak ada. Sahih. Nabi semayang sampai bengkak kaki ni sahih. Jadi kenapa sampai tahap nak bengkak-bengkakkan kaki tu? Sebab dia punya kelazatan yang dia dirasakan ketika beribadah tu, tak sedar yang kaki bengkak. Kelazatan yang dirasai itu tak perasan sampai kaki bengkak. Macam orang makan sambal belacan pedas lah. Padahal pedas tu kan meleleh-leleh air mata pedas, tapi kerana lazat punya pasal dia terlupa yang benda tu pedas. Air mata meleleh-leleh. Orang tengok dia terseksanya berpuluh-puluh, air mata meleleh-leleh. Tapi dia tengah lazat, orang tak tahu. Faham Jadi itu dah sampai tahap memang buat memang kerana Allah. Dan kelazatan tu akan diberikan.
Akan diberikan. Allah Ta'ala ni dia akan bagi. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memujahadah susah payah di jalan kami akan buka. Kami akan buka jalan-jalan. Banyaklah Allah Ta'ala kan dalam hadiah Allah Ta'ala beritahu yang hadis ihsan itu kan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan kalau tak dapat berbuat demikian, yakinlah Allah melihat kamu. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, hendaklah kamu, jika kamu bersungguh-sungguh untuk mencari Allah, kamu pasti akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Sekurang-kurang yang boleh dikatakan ikhlas sesuatu ibadah itu kepada Allah bagaimana? Ikhlas ini melakukan sesuatu perkara untuk memperolehi keredaan Allah. Itu maksudnya ikhlas. Kita buat tu kerana apa? Kita saja yang tahu. Ikhlas tu saja. Maknanya kita buat sesuatu. Dia ada dua. Satu, buat melakukan sesuatu amalan kerana Allah. Itu lain lagi. Itu kurang tepat. Dia yang tepatnya melakukan sesuatu amalan semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah. Beza dengan melakukan sesuatu itu kerana Allah. Itu belum tepat lagi. Pasal apa? Pasal boleh jadi seseorang itu dia melakukan sesuatu itu kerana Allah, tetapi Allah tak reda. Dia buat sesuatu, dia niat kerana Allah, tetapi Allah tak reda apa yang dia buat tu. Sebab tu kurang tepat. Kerana Allah tu kurang tepat. Kita kena buat sesuatu semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Jadi untuk mendapatkan keredaan Allah ni, kita kena tahu, kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu, adakah amalan kita yang kita buat ni Allah reda atau tidak. Contoh yang paling mudah, cerita yang masyhur tentang kisah Juraij tu kan. Kisah Bani Israel Juraij tu. Yang dia ni kan ahli ibadah. Dia ni kan dia buat satu tempat ibadah dia, pondok ibadah dia di atas bukit. Dia akan selalu habiskan masa di situ, ibadah kat situ, semayang kat situ. Satu hari, mak dia panggil dia. Mak dia panjat bukit. Mak dia, budahlah bukit tinggi lah kot kan. Mak dia susah payah panjat bukit. Panggil Juraij. Dia tengah semayang sunat. Dia tak jawab. Mak dia panggil Juraij. Juraij. Sumi buat. Abang tengah kuliah, nanti abang panggil. Juraij. 3 kali mak. 3 kali mak dia panggil dia. Dia tak jawab. Dia dalam hati, tak apalah, aku nanti lepas main sunat nanti aku pergilah ke mak aku. So mak dia dah terluka hati dia. Susah penat-penat panjat bukit panggil Juraij, tiba-tiba dia buat je. Sebab dia buat semayang tu kerana Allah. Dia teruskan semayang sunat itu kerana Allah. Tapi Allah tak reda. Allah tak reda. Sebab tu bila mak dia dah sakit hati, dia kan kena uji. Diuji, difitnah, berzina dengan seorang wanita. Dan seterusnya lah kisah dia. Jadi itu contoh. Maknanya orang dia buat kerana Allah, belum tentu Allah reda lagi. Kita bukan ikhlas tu, bukan kita buat sesuatu tu kerana Allah. Aku buat kerana Allah. Aku buat kerana Allah. Allah suka tak? Allah reda ke tak? Jadi kena ada ilmu. Kena ada ilmu, adakah amalan secara umumnya, segala kebaikan memang benda baik itu dapat pahala, tetapi dia kena bersesuaian dengan keadaan. Contohnya ada orang duit banyak, okey, dia pergi derma sana derma sini, tetapi nafkah isteri tak bagi. Tak boleh. Nak tunjuk kata dia ni kan, dia derma sana, bagi sumbangan sini, tapi rupa-rupanya isteri dia punya nafkah pun dia tak bagi. Tak boleh. Contohlah tu, contoh. Itu Allah tak reda. Walaupun sedekah tu amalan yang baik, aku sedekah kerana Allah, aku bantu orang kerana Allah, tapi isteri kat rumah tak bagi nafkah, tak boleh.
Itu Allah tak reda. Maknanya kau utamakan benda yang tak wajib daripada kewajipan. Contohlah, contoh. Jadi sembahyang sunat tu bagus, tetapi menyahut panggilan ibu itu lebih wajib daripada sembahyang sunat. Wajib daripada sembahyang sunat. Kecuali sembahyang fardu. Bila kita tengah sembahyang fardu, mak kita panggil, apa patut kita buat? Kita cepatkan. Kita tak boleh berhenti. Sembahyang fardu memang wajib. Kalau tengah sembahyang fardu, mak kita panggil, kalaulah tak sampai tahap darurat, maka kita, apa patut kita buat? Kita ringkaskan solat fardu kita, jangan baca yang sunat-sunat. Buat yang rukun sahaja, lepas tu terus kita sahut panggilan ibu kita. Selain solat sunat, kita sebagai anak wajib menjawab panggilan ibu bapa. Apakah ibadah khusus lain yang wajib sebagai anak wajib diakur? Apa saja hak ibu bapa. Kalau panggilan sahaja pun sudah wajib kan, menyahut panggilan pun sudah wajib, apalagi kita berkhidmat kepada ibu bapa. Ini anak dia adalah perincian panjang lah di sini. Kalau anak lelaki, kalau wanita yang sudah berkahwin, suami pula. Ni kalau anak lelaki, ibu bapa dia lah. Tapi benda ni bukan mudah nak dibahas. Dia ada satu kitab dipanggil asalnya dikarang oleh Imam Izzuddin Abdus Salam, dipanggil Qawaidul Kubra. Dan paling-paling pun boleh baca ada kitab terjemahan karangan Yusuf Qardawi, Syekh Yusuf Qardawi. Syekh Yusuf Qardawi dia ada bahas tentang fiqhul aulawiyat. Fiqhul aulawiyat. Tajuk kita ada fiqhul aulawiyat, maknanya fiqh keutamaan. Maksudnya dalam banyak-banyak ibadah itu, mana satu yang patut kita lakukan ikut keutamaan. Jadi kalau dalam bab seorang anak kepada kedua ibu bapa pun ada pembahasan dalam tu, ataupun boleh tengok pada kitab-kitab yang khusus pembahasan tentang kewajipan anak terhadap ibu bapa lah. Dia secara umum dia kalau tengok pertembungan. Sebab apa? Dalam agama kita yang paling utama sekali Allah. Kedua Rasul. Ketiga ibu bapa. Kecuali kalau macam wanita dah berkahwin ada suami, itu suami dia, baru ibu bapa dia. Tapi kalau anak lelaki, lepas Rasul ibu bapa. Lepas Rasul ibu bapa. Jadi apakah kewajipan kita? Jadi kalau dalam contoh ni, panggilan saja wajib kita sahut, apa lagi benda-benda lain kan. Tapi benda tu agak subjektif lah. Tengoklah macam mana apa dia punya. Ni maksudnya kalau mak dia panggil 3 kali tadi kan, maknanya penting lah tu. Kalau mak dia panggil kita sekali, sebab mak ni pun dia faham lah kadang-kadang. Mak yang selalu mak ni dia faham. Biasanya lah. Maknanya kalau dipanggil sekali kita tak nyaman, mungkin mak benda tak penting. Jadi mak mungkin panggil sekali je, mungkin dia tahu kita tengah sibuk ke apa ke. Tapi kalau dia dah panggil 3 kali, itu kan maknanya ada benda penting lah tu. Jadi kalau kita, kecuali kita tertidur, tengah tidur tak sedar dia panggil, kita tak sedar, itu kan buat macam mana kan, kita tidur mati dia panggil. Kita tak dengar, itu lainlah cerita. Jadi apa saja, kalau bayangkanlah panggilan saja, menyahut panggilan saja sudah pun wajib, apa lagi perkara-perkara lain, banyak lagi lah benda-benda yang wajib. Itu perlu dibahas tu nanti, kewajipan ibadah khusus lain yang wajib sebagai anak. Yang anak wajib akur, banyak sebenarnya. Bercakap lemah lembut dengan ibu bapa, menjaga, menghormati ibu bapa, dan kalau mereka susah tu wajib tolong, macam-macam lah kewajipan terhadap mak ayah ni. Bagi seorang lelaki lah, itu sampai mati tak selesai. Jadi dia wajib menunaikan segala apa yang sepatutnya dia buat lah. Jadi saya nak huraikan satu persatu, panjang nanti cerita dia. Boleh rujuklah kepada kitab-kitab yang khusus lah.
kewajipan anak terhadap ibu bapa. Lambat-lambat kira buku-buku pun ada jual insya-Allah. Jadi itu makna ikhlas. Tapi sebenarnya adakah kita ni ikhlas atau tidak, kita pun kadang-kadang tak tahu. Macam mana kita nak, sebab apa? Ada sebuah hadis yang dhaif. Ada sebuah hadis yang dhaif mengatakan bahawa apabila seseorang manusia itu melakukan satu amalan, maka amalan itu akan naik. Amalan itu akan naik, maka akan naik ke langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, akan dicek oleh malaikat. Akan dicek oleh malaikat. Maka malaikat akan cek amalan tersebut, cukup syarat tak, rukunnya, syaratnya, syarat sahnya, apa sajalah. Malaikat akan cek. Tapi bab keikhlasan tu malaikat pun tak tahu. Akhirnya malaikat ada dalam hadis tu cerita, hadis dhaif. Saya saja cerita je lah hadis walaupun dhaif. Tapi dia beritahu akhir sekali amalan tu lepas. Tapi sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala campakkan amalan tu. Sebab apa? Dia hanya Allah saja yang tahu ikhlas ni tak ikhlas. Jadi kita macam mana cara kita nak ikhlas, kita perbetulkan niat kita. Itu je. Kita kena perbetulkan niat kita, sebab ikhlas ni niat je. Kan, jadi kita betulkan niat kita, jaga niat kita. Tapi bukan saja sebelum, dia tiga. Sebelum, semasa, selepas. Itu yang masalah tu. Sebelum nak buat, kita kena betulkan niat kita. Semasa buat pun, kita kena jaga niat kita tu. Selepas buat, selepas tahun, 10 tahun, 20 tahun pun kena jaga juga. Ada orang lepas 20 tahun, dia cerita balik, alah surau An-Nur tu, kalau aku tak derma, tak bangun lah, tak jadi, tak siap lah tu. Kalau aku tak sumbang tu, memanglah tak adalah sound system tu. Kalau aku tak sumbang, memang tak adalah. Lepas 20 tahun dia cerita, habis hangus amalan dia. Lepas tu kena jaga betul-betul. Tak, dia bab ikhlas ni lain. Bab keikhlasan ni lain. Bab menunaikan kefarduan lain. Apabila seseorang tu dia menunaikan satu kewajipan dia, apabila dia menunaikan kewajipan ni, solat, semua ibadah fardu dia buat, maka sekiranya ibadah itu sah, maknanya menepati segala syarat dan rukun, tidak ada perkara-perkara yang membatalkan, maka dia dianggap sebagai sah dan gugur kewajipan. Sah dan gugur kewajipan. Itu sahaja. Cuma amalan itu adakah diterima atau tidak oleh Allah, itu lain lagi. Itu lain lagi. Bila dia buat, bila satu orang manusia itu, dia buat satu amalan fardu, misalnya solat 5 waktu kan. Dia buat dengan segala syarat sahnya, rukun-rukunnya dan perkara yang membatalkan semuanya dia jaga. Maka gugurlah kewajipan dia. Maknanya dia dianggap sah dan dianggap telah menunaikan kewajipan. Kemudian ada satu perkara lagi. Adakah solat 5 waktu dia tu diterima oleh Allah atau tidak? Dalam erti kata diberi pahala atau tidak? Ini bergantung kepada keikhlasan. Bergantung kepada kualiti dan keikhlasan. Allah akan nilai dia punya kekhusyukan dengan dia punya tawajuh. Kemudian dia buat tak benda-benda makruh ketika solat. Fikiran dia melayang-layang ke tidak. Lepas tu niat dia buat tu kerana Allah ke atau kerana apa. Itu Allah yang akan nilai. Itu Allah yang akan nilai. Jadi kalau memang ikhlas kerana Allah, Allah terima, Allah beri pahala. Dia tak bermakna kalau dia tak ikhlas, maka tak sah sembahyang, tak ada. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan keikhlasan bukan syarat sah. Keikhlasan bukan syarat sah solat. Itu syarat penerimaan dan pemberian pahala saja. Jadi kalau dia semayang cukup syarat, syarat sah cukup, rukun cukup, semua cukup, sah. Tapi dapat pahala ke tidak, diterima oleh Allah atau tidak, itu bergantung kepada keikhlasan.
Kalau memang ikhlas, Allah akan terima. Akan diberi pahala, dipanggil ma'jur alaih. Akan diberi pahala ke atasnya. Dan berapa banyak Allah nak bagi pahala itu pun bergantung kepada penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Faham itu bab lain. Jadi yang mendapat reda Allah itu maksudnya Allah reda, Allah suka, Allah terima. Tu je. Memang apa ni, kita kena buat kewajipan. Kita tak boleh aku tak nak lah buat kewajipan, aku tak ikhlas lah. Itu tak boleh. Contoh bagi alasan tak nak solat sebab apa, takut tak ikhlas. Itu tak boleh. Takut Allah tak reda, tak boleh. Kena buat walau macam mana pun, perkara yang wajib perlu buat, mesti buat, wajib buat. Lepas tu Allah reda tak reda tu terpulang lah, bergantung kepada kita, kena niat kita lah. Sebab tu ilmu paling penting lah, ilmu. Dia mula-mula iman, lepas tu ilmu, baru amal, baru ikhlas. Jadi kalau ilmu tak ada, susah. Ilmu lah sebenarnya yang menjadi imam kita. Satu orang tu buat sesuatu dengan dia tahu. Mana ilmu dia tahu. Ini kalau dia buat, dia pun tak tahu Allah redha ke tidak. Kan payah masalah tu. Dia kena ada ilmu lah. Kena ada ilmu. Jadi dia kena tahu kan, adakah Allah Ta'ala redha ke tidak apa yang aku buat ni. Dia kena ada ilmu. Kalau dia tak tahu, dia sangka Allah redha, tapi Allah tak redha pun masalah juga kan. So kena ada ilmu. Sebab tu orang apa pun ukuran dia ilmu. Semakin banyak ilmu dia, insya-Allah semakin dia tahu amalan dia. Dia tahu ini aku buat ni Allah redha ke tak redha ni. Jadi itulah, cuma kita pun kadang-kadang kita tak tahu. Kita pun tak dapat nak tahu Allah redha ni. Keredaan Allah itu hanya yang dapat isytihar dari Allah sendiri, hanya para sahabat saja. Para sahabat saja, itu pun secara umum. Secara umum, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Itu secara umum. Tetapi manusia selain daripada sahabat lah, selain daripada sahabat, adakah Allah redha dengan dia tidak, kita tak tahu. Siapa pun tak tahu. Cuma tanda-tanda ni ada lah. Tanda-tandanya Allah redha tu ada. Jadi sebab tu nikmat yang terakhir sekali di syurga, setelah semua manusia masuk syurga, manusia yang terakhir sekali pun masuk syurga 10 kali dunia. Kemudian neraka jahanam di locked up, dikunci, tutup dah tak ada dah. Yang tinggal orang kafir je, orang musyrik, orang kafir, munafik semua dalam neraka. Orang Islam walaupun jahat macam mana, iman sebesar zarah, tak pernah buat kebaikan langsung pun masuk dah syurga. Itu kan nanti akan ada majlis, Allah Ta'ala panggil semua ahli syurga. Sebelum Allah Ta'ala mentajallikan atau memperlihatkan zat dia kepada ahli syurga, Allah Ta'ala akan isytiharkan satu perkara, iaitu keredaan dia. Masa tu baru kita tahu Allah redha tak redha dengan kita. Allah Ta'ala pada hari ini, wahai ahli syurga, aku redha dengan kamu semua. Baru Allah isytiharkan tu. Last sekali di syurga baru kita tahu. So di dunia ni kita hanya benar kena mengukur dengan ilmu lah. Itu pun tak 100% lah. Tak 100%. Maknanya kita ukur dengan ilmu supaya kita harap dengan cara inilah Allah redha kita. Kalau tak ada ilmu, langsung lagilah tak ada tahu kan. Jadi dengan ilmu yang ada, kita cuba melakukan sesuatu perkara yang Allah redha. Tetapi adakah memang Allah memang redha atau tidak, itu Allah alam. Itu hanya macam mana kita nak tahu Allah redha ke tidak. Kita cuba buat sesuatu supaya Allah redha. Tapi adakah Allah redha atau tidak, itu tak tahu. Allahu alam. Kita kena doa kan, kita kena doa. Kita kena doa, ya Allah, kau redalah apa yang aku buat ni, ya Allah, ya Allah. Kita kena minta. Macam mana kita nak tahu.
Demikianlah ketiga-tiga bahagian amal ini yang dinamakan amal ibadat orang yang ikhlas. Berlainannya hanya terletak pada bahagian-bahagiannya saja. Yang pertama pun ikhlas, yang kedua pun ikhlas, yang ketiga pun ikhlas. Cuma ikhlas yang paling tinggi itu adalah yang ketiga. Kesimpulannya, amal yang ikhlas ialah amal yang diqasadkan kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Dalam hadis, menurut keterangan Taus rahimahullah, ada diceritakan orang bahawa seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang lelaki yang bersedekah dan ia suka supaya dipuji dan diberikan pahala kepadanya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat berkata apa-apa kepada orang ini sehingga diturunkan ayat ini. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah kerjakan amal yang soleh dan janganlah ia sekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Al-Kahfi 110 ayat terakhir sekali. Jadi Nabi pun tak jawab. Nabi pun tak boleh jawab. Macam mana kan? Sebab apa? Sebab orang ni pergi cerita orang lain pula. Lepas tu Nabi tak jawab. Nabi selalunya Nabi tak gemar. Nabi tak gemar, tak suka kalau ada sahabat dia cerita pasal sahabat lain. Kecuali kalau benda tu perlulah, ada perkara yang sangat perlu diceritakan, maka Nabi akan terima dengar lah. Tapi ni kita, orang tu dia solat tapi bukan kerana itu kan dah macam tu, Nabi tak jawab. Dan benda tu pun kita tak tahu, macam mana kau tahu kan? Jadi kalau maknanya kalau lah dia jelas dia memang kalau kadang-kadang orang yang riak ni kita boleh nampak tapi kita diam je lah. Kita buat macam mana kan? Cuma kita cuba alihkan perhatian dia ke, ataupun ada masa-masa yang tertentu kita cuba nasihat. Jangan kita nasihatkan depan-depan orang, "Oi, kau tak usah kau riak lah kat sini." Kita depan-depan orang kita sound dia, itu kan kita salah juga. Kita dah mempermalukan dia pula, nanti silap-silap bergaduh. Jadi kalau kita nampak orang tu riak pun, kita tengok keadaan. Kalau kita rasa kita boleh nasihatkan dia di waktu yang lain lah, waktu yang sesuai, ya silakan. Kalau kita tak nanti kan, jadi kita cuba nanti dia timbul pula kan pergaduhan. Apa? Kau ingat apa? Kau tuduh aku riak ke? Ingat aku riak ke? Engkau apa? Kau bagus sangat ke? Nanti kan susah pula. Jadi masalah lain pula timbul. Jadi benda riak ni kadang-kadang kita boleh tahu. Kita nampak orang riak, tapi tengok macam mana lah kita nak menanganinya. Kena bijak menangani perkara tersebut lah. Kalau benda tu orang yang di bawah tanggungjawab kita kan, anak kita ke isteri kita ke, itu kita kena lah, kita ambil tindakan lah. Kita kena tanya dia, "Kau ni nak ayah tengok macam riak je, jangan, bahaya. Nanti kau kena seksa, nanti dekat akhirat amalan kau nanti hangus, nanti Allah Ta'ala suruh minta dekat." Kita kena lah kan, kena beritahu. Tapi kalau kawan-kawan kita tengok juga yang jenis boleh ditegur. Kalau jenis pantang ditegur, tak boleh ditegur sikit, jadi tegur melenting, janganlah. Buat macam mana, biar tunggulah sampai ada orang yang sesuai untuk pergi tegur dia misalnya. Kan? Jadi masalah ni memang masalah yang rumit. Memang kita tak tahu kan ikhlas tak ikhlas, tetapi riak tu kadang-kadang kita boleh tahu. Tapi kita tujuan kita bukan orang lain lah. Tujuan kita diri kita sendiri. Nombor satu, diri kita sendiri dulu. Lepas tu orang yang di bawah tanggungjawab kita lah. Orang yang di bawah tanggungjawab kita, kewajipan kita cuba. Kadang-kadang kita pun tak ikhlas lagi kan. Macam mana kita nak mengikhlaskan orang lain? Sebab-sebab yang merosakkan amal. Pukul 10 dah. Cukup kan? Pukul 10 dah ni. Nanti kita sambung lagi. Satu tajuk lagi. Sebab-sebab yang merosakkan amalan. Panjang juga hadis ni. Sampai muka surat 70.
55 sampai 70. Mau taknya hadis yang merupakan sepertiga daripada amalan kan. Niat ni berkaitan dengan amalan kita. Imam Syafi'i katakan hadis ini mewakili sepertiga daripada hukum hakam ataupun amalan Islam, syariat Islam. Sebab dia berkaitan dengan niat. Dia sebab kita tiga je, niat, lisan dengan perbuatan. Cukup wallahu taala alam. Setakat tu dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun pada Allah, minta maaf pada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua. Amin wa iyyakum.